والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia yang sentiasa dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Yang terbesar ni'matul Islam wal iman. Nikmat iman dan Islam setelah Allah Ta'ala bagi pada kita ni'matul wujud ba'dal adam. Lepas kita tak ada, kita wujud, kemudian dipilihnya kita duduk di atas landasan fitrah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. Juzuk yang ke-20. Sambungan kita pada kali ini bermula ayat yang ke-29. Ayat 29 setelah Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam menyelesaikan tugasnya di Madian sebagai pusat latihan, pusat persiapan melengkapkan diri dengan ilmu seni kepimpinan. Kita kata pusat latihan, kenapa? Sebab dia menjadi pemimpin di tempat itu kepada hayawan-hayawan yang dijaganya, itu latihan. Maka apabila selesai tugas, jarak di antara ayat 28 dengan ayat 29 10 tahun. Tuan-tuan tengok ayat 28. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayhi. Aku terimalah tawaran itu. Kata orang sudah berlaku ijab dan qabul. Sehinggalah 10 tahun kemudian baru ayat 29, falamma qada Musal ajal. InsyaAllah kita sambung di ayat ini. Dan untuk episod ini kita akan berhenti di ayat yang ke-35 insyaAllah. 29 hingga 35. Kemudian kita sambung dalam siri akan datang nanti insyaAllah. Baiklah para pelajar sekalian, kita baca 1, 2, 3 ayat, mengambil berkat ilmu majlis ilmu kita ini, dan juga al-barakatu bi kalamillahi azza wa jalla. Untuk para pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 830. Muka surat 830. Kita baca 2-3 ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasannya insyaAllah. A'udzu billahi
فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Kita berhenti setakat itu dulu. Ayat ini sudah tamat tempoh pelantikan. Baik, balik semula kepada ayat 29 yang kita baca. Falamma qada Musa al-ajala al-ajal. Setelah Nabi Musa alaihissalam menyempurnakan tempoh kerjanya, tugasannya di Madian itu. Berapa lama? Tuan-tuan, kita tengok perbahasan para alim ulama kita. Ai falamma qad anha Musa sanawat ra'yihi lil ghanam. Apabila selesai Nabi Musa alaihissalam beberapa tahun menggembala kambing duduk bersama dengan isteri dan keluarganya di Madian, maka di sini kata di para ulama falamma qada Musa al-ajal. Dalam ayat yang dalam perjanjian yang lepas kita sudah dengar tawaran yang diberi oleh Saleh Madian oleh Syekhun Kabir, bapa mentua dia kata 8 tahun 10 tahun pilihan. Mana 8 tu kena perjanji asal. Maka kata di para ulama qada Musa al-ajal yahtamilu an qada al-ajal al-wajib. Kemungkinan dia qada selesaikan tempoh yang diwajibkan 8 tahun, ataupun 10 tahun. Itu yang kita sangkaan berat kitanya Musa menunaikan semua tempoh yang ditawarkan 8 atau 10. Mana dia habis 10 tahun. Hadza huwa dhannu bi Musa wa wafaihi. Seorang yang menunaikan janji Nabi Musa tidak gugur. Jadi ramai di kalangan ulama yang memilih qada al-ashara sinin. Nabi Musa menunaikan 10 tahun. Di antaranya ulama tafsir Muqatil, ulama-ulama yang pertengahan ya, Ibnu Katsir, dan juga ramai di kalangan para ulama mengatakan 10 tahun. Di kalangan ulama tafsir yang besar iaitulah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Berdasarkan kepada seorang ulama tafsir nama dia Sa'id bin Jubair. Dengar cerita ni. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala qala sa'alani yahudiyun min ahli al-Hira. Yahudi daripada penduduk Hira tanya Sa'id bin Jubair ayyal ajalaini qada Musa. Masya Allah, dia tolong tanya bagi pihak tuan-tuan dan puan-puan. Saya sendiri pun nak tahu Musa berapa tahun bertugas. Yahudi tanya berapa tempoh Musa duduk di Madian. Kata Sa'id bin Jubair, tengok ulama salah, dia tidak cepat-cepat buat analisa kokoh, tidak. Qultu la adri, aku tak tahu. Nanti dah. Hatta aqdama ala habril arabi fa asal. Aku nak tanya pakar ulama tafsir di kalangan orang Arab di Mekah, di Madinah tu. Aku tanya dia, kemudian aku bagi jawapan pada kamu. Berapa lama nak jawab? Nah, kita hari ni kita hantar WhatsApp kepada ustaz. Malam ni, pagi esok tak jawab lagi. Nah, tengah hari marah dah. Kenapa tak layan ni ustaz? Saya dari semalam WhatsApp. Tengok. Tuan-tuan bayangkan soalan Yahudi kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair kata aku nak ditanya habrul Arab. Berapa lama tempoh? Kesabaran mereka menunggu jawapan. Masya Allah. Kita kena belajar para pelajar sebelah. Jangan gopoh nak, jangan nak kompai aku. Qala faqadimtu fasa'altu bin Abbas. Allahu Akbar.
Dia kata aku pergi tanya Ibnu Abbas. Dia tanya apa? Tentang tempoh Nabi Musa. Qala qada aktsaruhuma wa atyabahuma. Ibnu Abbas kata Nabi Musa telah menunaikan yang paling banyak, yang paling baik. Jabrul Khatir kata orang paling baik 10 tahun lah. Sebab bapak mentua dia bagi tawaran 8 tetap 10 tambahan. Jadi Nabi Musa ambil sempurna. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa'ala. Dia kata berdasarkan kepada Nabi kita sallallahu sendiri, kalau dia kata benar-benar Nabi kita akan tunaikan. Jadi Nabi Musa pun sama juga, dia pun dari kumpulan para anbiya dan bahkan dari kalangan ulul azmi, bukannya main-main. Nah, itu analisa Ibnu Abbas. Cerita ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mana jelaslah kepada kita Nabi Musa duduk 10 tahun di Madian. Ada juga sebahagian ulama kata yahtamil kemungkinan dia ambil 8 tahun. Tapi lebih lagi lah sebab menunggu. Sebenarnya Nabi Musa hikmah dianya kenapa lama sangat tu. Jangan pula tuan-tuan dan puan-puan ambil kesempatan ini. Nah, bila orang mari minta anak kita boleh, tapi mu kena khidmat kepada aku. Duduk di rumah bapak mertua 10 tahun atau 8 tahun. Nah ya. Dan waktu kita duduk dengan isteri mula-mula kahwin bolehlah lagi. Rumah mertua 1 bilik ada bagi kat kita. Dalam masa 10 tahun berapa jangkaan boleh keluar 5 orang anak. Dah kalau 2 tahun seorang 5 orang anak sudah ada. Macam mana dengan 1 bilik? Nah, jangan ambil kesempatan menggunakan hujah Nabi Musa ini untuk nak buat syarat kepada bakal menantu nanti kena duduk rumah ayah 10 tahun. Lah. Kita offer lah dia, duduklah di rumah ayah ni lah. Kalau rasa dah ramai anak nanti tak selesa, boleh je pindah. Jadi kita kena bagi, jangan terikat lah dengan 10 tahun. Nabi Musa ni ada hikmah tuan-tuan, nak mencukupkan tempo matang umur seorang yang akan dilantik oleh Allah menjadi Nabi, jadi Rasul. Jadi kebiasaannya, kita kata kebiasaannya mereka ini dilantik umur 40 tahun. Jadi Allah Ta'ala nak tunggu, bagi peluang kepada Nabi Musa duduk di sini supaya dia sebelum dia U-turn balik ke Mesir, berhenti di Tur Saina untuk mendapat pengiktirafan pelantikan menjadi Rasul. Hikmah Allah SWT kita tidak tahu. Kerana itu anak kata awal-awal lagi, ibu bapa jangan mengambil kesempatan ini untuk beri syarat. Awak nak ambil anak saya boleh, tapi mate saya ni, mate amba ni, anak bongsu ni, tak ada orang dah kat rumah. Syarat dia awak kena duduk di sini 8 atau 10 tahun. Lah, lama saya. Duduklah, kita kata duduklah setahun dua, okey juga kan. Tapi siapa mereka bagi 10 tahun lah. Berat juga tu. Kita tak tahu apa yang akan jadi 10 tahun. Boleh jadi mentua dengan menantu tak ngam. Hidup dalam nak keluar janji. Maka kita jangan terikat dengan janji-janji yang menyusahkan kita dan menyusahkan orang lain. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian, setelah selesainya 10 tahun, jadi ramai ulama kata 10 tahun. Tafsir Ibnu Abbas kata aktsaru, maknanya tempoh yang paling banyak, yang paling baik 10 tahun. Baiklah para pelajar sekalian, maknanya kalau Musa ambil 8 pun okey lah tu kan. Sebab dia sudah menunaikan hak dia. Dia berjanji yang 2 tahun lagi tu, syukur aku tak nak menyusahkanmu. Kalau ambil lah, kalau tak terima pun tak ada jadi masalah. Baik para pelajar sekalian, setelah selesai itu dia pun jadilah. Wasara bi ahlihi. Setelah dia qada Musa al-ajala, wasara bi ahlihi. Kita ambil setakat itu. Nabi Musa dan mendapat izin setelah dia cukup tempoh. Ayahanda dia kata tak apalah Musa, selesai ada tempoh. Dia minta izin nak berjalan dengan isterinya kembali ke Mesir. Dia kata sara bi ahli, berjalan jalan malam tu, Sarah tu Isra.
Baik. Cuma timbul lagi di sini, adakah dia naik kenderaan ke tidak? Bila kita baca benda-benda yang tidak ada nas, sukar untuk dianalisa. Tapi sebahagian ulama tafsir kata, dia kata raja'a Musa, ada Musa haitsu ja'a. Nabi Musa balik ke Mesir sebagaimana dia datang. Mana dia mari dulu naik kenderaan, jalan kaki, balik jalan juga. Masya Allah, tabarakallah. Wallahu alam, kita kata tidak disebut. Kita pun tak perlu nak cari Nabi Musa naik unta ke, naik kuda ke, naik hemah, dongki, naik kaki ke, wallahu alam. Yang penting mereka berjalan keluar dari Madian dengan izin bapa mertua. Banyak kita nak ambil pengajaran di sini para pelajar sekalian. Jadi kalau kita duduk di rumah mertua, sudah tamat tempoh nak keluar, minta izin lah. Jangan senyap-senyap angkat barang, angkat-angkat, tiba-tiba kosong bilik. Ayah tengok kenapa ni? Pindah dah, tak bagi tahu. Kita kata ini di antara adab yang tidak cukup adab. Nak keluar, baik. Sebagaimana kita datang disambut, kita keluar juga dengan keizinan. Tengok Nabi Musa minta izin. Qadha Musa al-ajala wa sara bi ahli. Dia berjalan dengan keluarga dia. Jalan dalam keadaan dalam gelap malam. Waktu dia berjalan sudah gelap, nak menuju ke Mesir. Tiba-tiba dalam suasana mereka kelang kabut. Setengah ulama tafsir menganalisakan ayat ini, mengatakan Nabi Musa dhallat tariq, tersalah jalan. Maknanya jalan nak tuju ni tak kena gelap. Dulu bukannya ada lampu, ada signboard, ada tulisan-tulisan petanda tengah jalan. Orang berjalan dengan pengalaman gitu je. Ini Musa dah 10 tahun dulu datang, dalam keadaan dia melarikan diri ni balik. Entah apa akan jadi di Mesir, wallahu alam. Maka Nabi Musa sampai di anasa min janibit turi nara. Ia melihat dalam perjalanan itu api dari sebelah gunung Tursena. Mana salah sampai dekat bukit Tursena nampak api nyala. Musa kata kalau ada api ni, maknanya adalah orang. Itu analisa. Dia kata bila kita ada api adalah orang. Bolehlah aku pergi tanya. Qala li ahlihim kusu. Musa pun berkatalah kepada isterinya Kusu. Tengok bahasa Arab ni, Kusu dengan jamak. Dia tak kata Kusi duduk seorang sini, la Kusu adinda duduk di sini. Jadi para ulama menganalisakan isteri dia tak tinggal seorang. Gelap malam. Dahlah dalam ulama tafsir kata suasana pula malam tu gelap, baridatun, sejuk pula. Masya Allah. Sejuk di negeri Arab bukan sejuk musim hujan tempat kita. Kita mesti sejuk musim hujan pun sedap lagi mandi. Tapi sejuk di negeri Arab, setakat pengalaman saya di sana dan pengalaman juga kita pergi ke negeri Mesir musim sejuk, perak kita. Maknanya sejuk sungguh. Sampai orang panggil sampai ke tulang rasa. Maka perlu sangat bila tengok api, gembira sangat kita. Nabi Musa kata adinda duduk di sini. Jadi katanya ulama tafsir kata kenapa diguna lapak jamak Kusu duduk sini. Ada 2-3 riwayat lah yang mengatakan bersama dengan mereka ada pembantu dan juga dia ada 2 anak. Ada anak dia 2 orang. Wallahu alam. Itu yang disebut dalam kitab kita. Jadi maknanya isteri dia, pembantu dia dan anak dia, Nabi Musa kata Kusu tinggal di sini. Anak pergi ke api tu untuk apa? Tengok. La'an inni anastu nara. Inni anastu nara. Semoga aku dapat, sesungguhnya aku ada melihat api. La'alli atikum minha bi khabar. La'alli semoga aku dapat membawa kepada kamu suatu berita dari situ. Ini orang kata, pakai analisa kata mereka tak jumpa
Sebab apa diberkati tempat itu? Kerana Allah Ta'ala tajalli, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa di situ, dan berlakunya pelantikan yang besar, yang bersejarah, pelantikan Nabi Musa sebagai seorang Rasul. Masya Allah. Dalam surah An-Nazi'at, hal ataka hadithu Musa iznada rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Lembah itu nama dia Wadi Muqaddas, wadi yang suci. Di sini Allah Ta'ala sebut al-buq'atil mubarakah, mana wadi suci yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa diberkati? Sebab Nabi Musa AS dilantiknya di situ. Kenapa tak berkat? Kita ni dah masuk dalam dewan pelantikan pun kita kata dewan yang mulia, padahal dia duduk kelahi dalam dewan tu. Kalau mulia tak kelahi. Ini mulut lain, perbuatan lain. Dia panggil mulut lain, perbuatan lain. Mulutnya kata dewan yang mulia ini, awak duduk kelahi. Kenapa? Dah mulia, hormatlah. Ini masalah kita. Mana kata di para ulama al-mubarakah di situ sebab Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa di situ. Nabi Musa mendengar kata-kata Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara dia? Jangan ditanya. Setengah orang duk takwil kata-kata Nabi Musa dengar daripada pokok, kan? Dari arah pokok kayu, macam-macam dia punya minas syajarati, dari arah pokok kayu ada di situ. Jadi kata Nabi Musa dengar pokok tu bercakap. Kita kata Masya Allah, kenapa nak takwil? Kenapa takut sangat kita nak isbat Allah Ta'ala berkata-kata? Ini dipanggil kadang-kadang naz'ah al-jahmiyah. Jaham bin Safwan yang menafikan sifat Allah Ta'ala ni masuk juga dalam kepala kita, umat Islam. Kita kata kita pergi kepada tafsir ulama salah dalam masalah ini lebih tenang. Allah Ta'ala berkata-kata, na'am berkata-kata. Bagaimana? Tidak ada siapa boleh tanya bagaimana Allah berkata-kata, bagaimana Musa dengar. Yang penting Musa dengar dan Musa menjawab apa soalan yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Alhamdulillah, tenang hati. Ikut apa yang disebut oleh ulama salafus salih, kita rasa tenang hati daripada duduk kona sana kona sini. Baik, bila sampai dekat dengan pokok yang ada di situ, wallahu alam, saya kata wallahu alam, waktu anak pergi ke Tursena, saya ni suka juga mengembara ni. Alhamdulillah, dalam pengalaman hidup saya sebelum sakit lutut ni,
orang sini tak ada. Kita dua yang kat sini. Musa yang ada situ. Kemudian Allah tegur Musa. Dia tanya dalam ayat lain, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ada apa kat tangan? Kita belajar kan dalam surah yang lepas. Anak tak urai panjang di sini. Lama pula masa tuan-tuan dan puan-puan. Cukuplah kita rujuk balik kepada cerita lepas. Allah tanya Musa, apa ada kat tangan tu? Tanganmu pegang apa tu? Allah tahu dah, tapi kata ilmu psikologi yang kita belajar, bila orang asing dalam keadaan takut, panik gini, bila kita tegur, dia jadi tenang. Allah tanya dia, Musa, ada apa kat tangan? Musa pun boleh berkata-kata dengan Allah, ambil peluang selalu. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahshu ala ghanami wa li fiha ma'rib ukhra. Musa kata, ni tongkat saya ni, saya bertongkat dengan dia, buat kayu daun kayu untuk kambing, macam-macam Musa cakap. Musa pula ambil peluang untuk berkata-kata dengan Allah. Kerana itu Musa diberi gelaran Musa Kalimullah, artinya orang yang banyak berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla. Peluang. Kita pun kalau ada peluang-peluang, kan, kalau ada peluang untuk bercakap-cakap dengan orang-orang besar-besar lah, kita kata bukan kita nak banding dengan Allah, tapi peluang dia. Ini kita ni orang sebut tanya tak takut soalan. Duduk ustaz, buat sama dia. Duduk dalam majlis ilmu dengan ustaz, tapi duduk buat sama dia. Buat apa tu? Masya Allah. Maka Allah Ta'ala perintah Nabi Musa. Tengok para pelajar ayat 31. Panjang lagi ni sampai 35 kita ni. Wa an alqi 'asab. Allah kata, dan sekarang setelah dia bercakap tongkat dia ni, Allah pun berfirman, dan sekarang campurlah tongkatmu itu. Musa pun bila Allah Ta'ala pernah campur, dia pun campur. Masjid tu dia. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira. Setelah Musa melihat tongkatnya berubah daripada tongkat tu campur jadi ular besar. Sudah. Jannun bergerak cepat, ular besar bergerak. Kan kita sebut dah itu, sekali jadi thoban, sekali hayatan. Kita sudah dah. Sekali ni anak tak nak uraikan dari sini, ambil apa ni ceritanya. Bila tengok ular bergerak cepat, seolah-olah seekor ular kecil, ular besar tapi pergerakan dia macam ular kecil. Wow. Hai, kobra. Wala mudbiran walam yu'aqib. Musa berpalinglah ia dan melarikan diri, tidak menoleh lagi. Musa tengok, Masya Allah, lagi. Sudah. Ya Musa aqbil wala takhaf. Dia dengar suara Allah berfirman, Musa, datanglah kemari, jangan takut. Jangan lari. Ambil tongkatmu ni. Innaka minal aminin. Sesungguhnya engkau dari orang yang beroleh keamanan. La takhaf alladhi yamsadu. Ayat lain tu kata, jangan takut Musa, semua rasul-rasul aman, tenang dekat aku, tak ada orang takut. Baik. Allahu akbar. Musa berkonak balik. Yutan balik. Pusing balik, pergi ambil tongkat dia. Pergi pegang tongkat. Jadi tongkat balik. Tenang Musa, Masya Allah. Kita pergi kepada ayat yang ke-32. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Masukkanlah tanganmu melalui belahan dada bajumu. Biasanya baju ni, kita kan ni belah dada ni, ada lubang sini, masuk sini, masuk sini. Nasya, kemudian tarik keluar tangan. Nasya, keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tiada cacat. Yakni tangannya putih bersinar itu bukan kerana penyakit sopok, tapi sebagai mukjizat. Memasuk tangan sini, keluar, nyala macam laser. Terkejut Musa. Tengok ni dia punya
Izzat? Allah kata min ghairi su'in. Bukan penyakit. Mu jangan bimbang. Takut tanganmu jadi bala, kau jadi sopok lah. Itu mukjizat. Kita dah bincangkan dalam siri lepas. Setiap benda kalau kita bagi arahan biar lengkap. Allah kata bayda min ghairi su'. Putih tapi bukan cacat. Itu penting. Mana setiap maklumat kita kena beri biar lengkap lah. Jangan duk main. Orang panggil tak habis. Tangan Musa jadi apa pula? Orang tanya kan. Macam mana lampu dia tu cerah tak cerah? Cerah macam spotlight. 3. Yang itu 2. Biasa kita fokus 2 ni kan. Tangan cerah, tongkat jadi ular. Satu lagi tambahan di sini yang fokus baru yang kita kena nampak. Wadmum ilaika janahaka minar rah. Dan kepiklah. Bahasa Kelantan boleh. Tu ayat kita nak Kelantan ni. Siapa ni mufti. Dan kepiklah tanganmu di celah ketiakmu ketika merasa takut, nescaya hilanglah takutmu. Tengok nota di bawah. Yakni semasa engkau merasa takut kerana melihat sesuatu yang mengerikan, seperti ketika tongkatmu menjadi ular, maka adalah engkau berpeluk tubuh dengan mengepitkan tanganmu di celah ketiakmu, nescaya akan kuat semangatmu dan hilanglah perasaan takut. Dia kata di sini ayat ini, wadmum ilaika janahak. Ini panjang sikit ulama bahas ni. Jadi kita kata letaklah tanganmu tu sama ada letak bawah tiuk ni atau letak di dada. Janahaka wadmum ilaika janahaka. Wadmum yadaka ila sadrika fayazhab ma asabaka min al-khawf. Bila kita takut, kita letak tangan di mana? Letak tangan dada. Kita ni macam tu kan biasanya. Dah. Ulama tafsir kata letak tangan di dada. Sini. Mujahid kata wadmum ilaika yadaka. Ada kata tangan ni gini, pegang tak sini. Murad dhamu yadihi halati sarat bayda ila jasadihi. Baik, kita ambil yang pertama dulu. Kalau rasa takut, tak tangan sini. Kita ada betul, tuan-tuan. Cuba kita perasan ke tidak? Bila kita takut, kita kecuk aku. Kalau kita mahu, kita mikir, tak ada otak sini. Tak. Kalau orang tuduh macam kita, hati baik. Bila kita takut, apa berlaku ke apa kita, tangan otomatik tangan bawah sini. Masya Allah. Di sinilah kata di para ulama psikologi. Ana ada hurai dalam siri 79 dalam hikayat fiqhiyah. Ada 4 tempat kita kena gosok anak kita. Ingatkan tidak? Di antaranya bila kita dapat khabar gembira anak kita ni dapat kecemerlangan ke, baik ke, dia tolong kita letak tangan atas kepala gosok. Masya Allah, abang, baik bang, kakak. Bila kita tanda sayang kita ke dia, kita gosok pipi. Waktu anak kita dalam keadaan kolak, dalam keadaan suasana yang kelang kabut ke, takut ke, panik ke, kita gosok dada. Hadha wadmum ilaika janahaka minar rah. Allah kata Musa, kalau kamu takut, tak tangan sini. Masya Allah. Ini kata Al-Quran, ilmu perubatan ada, ilmu psikologi ada, ilmu Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman tengok cerita panjang ni dalam siri 79 dalam kisah kisah hikayat fiqhiyah. Detail di sana berapa tempat yang kita kena gosok anak kita setiap hari. Sehingga ada orang bisik dengan doktor psikologi. Di bila cerita ada ustaz tanya, Syekh, untuk anak ni terpakai kepada siapa lagi? Dia kata terpakai kepada mak dia sekali. Kalau mak dia nakal-nakal, pergi gosok. Biar dia tenang-tenang sikit. Kan? Orang perempuan ni dia mudah nak mengamuk, kan, mudah tak kenal sikit marah lalu dia. Jadi suami kena banyak gosok-gosok lah juga. Kadang-kadang begitulah suasana hidup atas dunia. Baik. Ada kata yang kedua, qala al-Ulaimi. Bila satu lagi, bila takut tak tangan sini. Satu lagi apabila cahaya. Bila Nabi
Musa keluar daripada celah baju dia ni, cahaya ni bukan lama. Keluar cahaya. Bila cahaya tu padam, macam mana nak recharge, masuk balik tangan sini. Letak sini, angkat balik, nyala semula. Itu kata di Al-Ulaimi kata idza halaka amri wa ma tara min syu'aiha, bila cahaya dia sudah padam, fa'adkhilha fi jaybika ta'ud ila halatiha. Masuk balik tangan, keluar balik, dia jadi cahaya balik, macam recharge lah kita kata. Masya-Allah, dia punya cerita. Baik, tuan-tuan ni saya rasa suka dengan cerita, tapi kita tak boleh cerita banyak-banyak. Ini Quran, banyak pengajaran yang kita nak ambil. Baiklah, sekarang ni 3 perkara mukjizat yang besar, tongkat dengan tangan. Tak kira lah tangan letak sini untuk takut ke, tangan untuk keluar cahaya. Baik, Allah kata apa? Fadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ih. Yang demikian ini, tongkat dan tangan adalah dua bukti mukjizat. Tengok nota di bawah. Yakni kedua-dua mukjizat yang disebut adalah mukjizat tongkatnya menjadi ular dan mukjizat tangannya menjadi putih bersinar-sinar, adalah dua bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan kebenaran Nabi Musa AS sebagai seorang Rasul min Rabbil Alamin, utusan Allah, Tuhan sekalian alam. Allah kata apa ketika itu? Ila fir'auna wa mala'ih. Dua bukti ini dari Tuhanmu untuk engkau menunjukkannya kepada Fir'aun dan kaumnya. Jadi mu ada dua mukjizat Musa. Kita sudah test di sini, dua-duanya berfungsi. Tongkat sudah jadi ular, tangan sudah cerah. Selesai. Mu ada dua mukjizat. Pergilah jumpa Fir'aun. Sudah. Innahum kanu qauman fasiqin. Sesungguhnya mereka itu adalah dari kaum yang fasik, derhaka. Fir'aun orang derhaka daripada dulu. Wallahu a'lam. Adakah Fir'aun yang Nabi Musa keluar dulu sama dengan Fir'aun yang dia balik? Ada setengah ulama mengatakan Fir'aun bapa tu mati dah. Sekarang ni Fir'aun anak pula naik. Allah, yang penting Fir'aun lah. Dua-dua tu kafir, dua-dua tu kanah buat. Nabi Musa mula mengemukakan kemusuran dia. Bimbang juga Musa. 10 tahun duduk di Madian, tenang-tenang. Sekarang ni aku kena balik Mesir, jumpa Fir'aun yang aku ada salah dengan dia. Sudah Musa kata, inilah cabaran besar dalam hidup Musa. 10 tahun tenang, sekarang ni menghadapi cabaran. Musa pun kemukakan kemusuran dia. Kita ni kalau orang nak lantik kita rasa tak layak, kita kena bagi kemukakan kemusuran. Saya ni gini. Boleh jadi kita rasa uzur, tapi sebenarnya tidak uzur. Orang yang lantik kita menampak kelayakan kita. Wallahu a'lam. Musa menyatakan keuzuran dia. Ayat 33. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsa fa akhafu an yaqtulun. Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, bahawa aku telah membunuh seorang di antara mereka. Aku bunuh Kibti dulu 10 tahun yang lalu. Oleh itu aku takut mereka akan membunuhku, sebab hukuman bunuh telah dijatuhkan oleh Fir'aun masa tu. Cuma dia tak ada Interpol masa tu dah. Polis internasional yang boleh cari Musa, ekstradisi, hantar balik ke Mesir. Tak ada. Hukuman tu menunggu. Tengok nota di bawah kata. Yakni tatkala Nabi Musa AS mendengar firman Allah Ta'ala mengutusnya membawa mukjizat-mukjizat yang tersebut kepada Fir'aun dan kaumnya untuk menyeru mereka beriman, timbullah perasaan takut. Kerana ia pada masa yang lalu pernah melakukan dosa, membunuh seorang Kibti di antara mereka dengan tidak sengaja, tapi hukuman itu masih lagi berlaku. Dan kerana itulah dia telah meninggalkan negeri Mesir. Tiba-tiba aku diperintah balik ke Mesir. Musa ingatkan nak balik bawa menantu ni, nak ditunjukkan mak senyap-senyap je. Dapat jawatan pula, balik jumpa Fir'aun. Sudah. Allahu Akbar.
dalam keadaan gawat begitu, Nabi Musa lah kata orang di antara Nabi yang baik. Sebab apa? Dia tak lupa kepada adik-beradik dia. Tengok ayat 34. Musa dia menyatakan keuzuran dia, dan dia ni gugup. Kata orang gugup ni mudah panik. Bila orang berdepan ni, jadi cakapan dia jadi tak pasti. Kita dah bincang dulu kan, cerita makan bara api tu, cerita Israeliat tak habis-habis lah. Yang pentingnya cerita yang betulnya Nabi Musa ni macam seorang yang orang panggil mudah panik. Bila orang berdepan dengan nak berhujah, dia jadi suara dia jadi gagap macam tu. Maka dia kata yang pasir bercakap ni Harun. Tengok ayat 34. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Dan saudaraku Harun, siapa dia lebih besar, kita dah bincang dulu kan. Ada kata Harun lebih besar, wallahu alam. Ia lebih petah, fasih lidahnya daripada. Mana Harun ni kalau bercakap, berhujah, mantap, petah, dia tak tergagap. Maka utuskanlah dia bersama-samaku sebagai penyokong dan mengakui kebenaran. Minta penyokong sokongan daripada adik-adik dia. Tengok nota di bawah 3:17, yakni sebagai penyokong yang mengakui kebenaran apa yang aku sampaikan itu, dengan kebolehannya mendirikan hujah dan bertikam lidah dengan Fir'aun dan kaumnya yang kufur ingkar itu. Maknanya kita berarti Harun ni petah berhujah. Macam kita ni kan, ada beberapa sahabat kita ni, kalau orang ajak debat, kita akan hantar dia. Sebab dia ni jurulatih debat. Kita kata, maknanya jangan semua orang pergi berdebat, kalah nanti. Walaupun kita ada ilmu tinggi, tapi ilmu seni berhujah tak sama dengan ilmu bercakap. Ana sendiri, kalau orang ajak berhujah, saya tak mahu. Baru ni ada orang nak buat hujah, konon-konon buat tuduhan lah kepada universiti kita ni. Kita kata saya tak nak berhujah. Saya nyatakan apa yang saya faham, tapi untuk berdebat saya tak pandai. Saya tak boleh. Jadi Musa, dia tak boleh. Jadi Harun yang boleh. Di sinilah kata para ulama, adik-beradik yang baik, adik-beradik yang tak lupa kepada adik-beradik. Zaman kita ini, zaman politik ni, jangan main. Latih adik-beradik, kronism, nepotism, segala zam keluar belakang. Waktu dia mau berkuasa, sama juga. Itu kita panggil orang semua tak betul, yang betulnya kita je. Baik. Kita kata, aku bimbang mereka mendustakan aku. Jadi bila mendustakan aku, bila mereka mendustakan aku jadi panik. Ketika itu suaraku tersekat ataupun tidak petah lagi bercakap. Allahu Akbar. Ini Nabi Musa nyatakan keuzuran. Kita pun kalau kita ada uzur, nyatakan keuzuran. Saya tak mampu, saya tak. Baik. Allah Ta'ala kabulkan permohonan Musa. Ayat 35. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun. Allahu Akbar. Kena ayat ni tenang Nabi Musa. Berani selalu. Orang kata kalau yang berpeluh tadi panah balik. Tadi puncak ni panah. Dengan jaminan Allah, mu akan menang Musa. Fir'aun tak akan apa-apa kamu. Sesat. Tengok Allah berfirman, kami akan menguatkan tenaga dan daya usahamu dengan saudaramu Harun. Mana permohonan melatih Harun diterima. Jazakallahu khairan. Ini adik-adik yang baik. Kita jangan ingat bila ada projek apapun terlupa adik-adik, nak bagi orang lain. Jangan adik-adik. Kroni ke kroni lah. Kroni sebab politik je. Kalau tak ada politik pembangkang, tak ada pula kroni-kroninya kan. Dia jadi kerajaan pun dia kroni juga. Sama ya, cakap je lebih. Sebab itulah kita tengok muak. Kita tengok orang banyak cakap, banyak kritik, semua orang tak betul belaka, gagal belaka.
pelajar saya, dengan tulus ikhlas lah kita bagi nasihat. Tak usahlah banyak sangat duduk main isu-isu yang tak ada faedah, tak ada faedah. Banyak saya tengok setengah-setengah pelajar ni, dia tag kaki kita di Facebook. Isu yang dia bincangkan itu tak ada faedah mana. Tak ada faedah. Kita pun bukan tak kenal orang, kita kenal juga kan. Baik, fokus kepada tajuk Nabi Musa. Allah Ta'ala luluskan permohonan Musa untuk lantik Harun. Dan Allah bagi jaminan, dan kami akan memberikan kuasa kemenangan kepadamu berdua. Jangan takut, Firaun akan kalah. Tapi bukan sehari dua. Oleh itu, mereka tidak akan sampai kepada maksud membahayakan atau mengalahkanmu. Kalau dia nak bunuh 10 tahun dulu, mereka tak akan boleh bunuh. Dia akan mati. Dengan membawa ayat-ayat keterangan kami itu, kamu berdua serta pengikut-pengikut kamu akan menang. Jadi Alhamdulillah, Allah Ta'ala lantik langsung bagi jaminan Firaun tak akan apa-apa kamu. Pergilah, walaupun dalam istana dia, pergi, kamu akan menang akhirnya. Lama juga tu tapi bukannya sehari dua kan. Baiklah para pelajar sekalian, jangan ambil pula hujah Nabi Musa lantik adik-beradik ini untuk melakukan kronisme lah. Tidak. Kita kena tengok betul-betul lah. Kalau layak sungguh-sungguh, bolehlah. Baiklah. Dalam ayat ini Allah gambarkan biayatina dengan tanda-tanda. Ulama kata apa dia ayat di sini? Tuan-tuan tanda. Yang pertama, ayat di sini dengan mana hujah. Hujah mantap, Firaun tak akan boleh lawan. Satu. Yang kedua, ayat iaitulah ayat sungguh lah. Tongkat, tangan, ada 9 ayat lagi yang lain-lain. Jadi kita kata dua-dua lah senang. Ringkas ceritanya, Allah beri kepada Nabi Musa ayat, sama ada ayatun lisaniyah, hujah yang mantap untuk lawan Firaun, ataupun ayat secara fizikalnya, tongkat menjadi ular, tangan bercahaya, dan ada 9 ayat semua. Semua tu ayat-ayat yang menjadi mukjizat Nabi Musa AS. Kita pun tak nak ulang lagi kepada tuan-tuan ayat-ayat kita di sana, sebab Alhamdulillah sekarang pelantikan sudah berlaku. Permohonan telah diluluskan. Tinggal lagi Nabi Musa selesai pelantikan, dia balik semula kepada tempat isteri dia dengan keluarga dia tadi. Apa jadi? Nabi Musa sambung perjalanannya ke Mesir. Sampai sudah di Mesir, daripada ayat 35-36 lompat pula kita. Bagaimana Nabi Musa balik isteri dia? Bagaimana wallahu a'lam. Tuhan tak sebut di sini. Yang sebutnya selesai pelantikan, esok Musa sudah jumpa Firaun. Baik, kita break kat situ dulu dan kita masuk kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada ayat 29 sehingga 35. Tuan-tuan tanda. Yang pertama, Allah SWT guna perkataan umkusu khitab jama'ati zukur. Khitab kepada laki-laki. Quran kata tadi, dia kata kepada isteri dia. Kalau sepatutnya isteri dia, umkusi, duduk sini seorang. Tak, dia guna umkusu. Fama wajhu. Ini bahasa pengajian ilmu bahasa. Apa sebab Allah Ta'ala khitab kepada perempuan menggunakan dengan lafaz jama'atu zukur? Umkusu. Jawabnya ada 3 jawapan di sini. Jawapan yang pertama, manusia ni apabila kita nak membesarkan dia, maka kita guna lafaz ta'zim, lafaz jamak. Sebagaimana kata ahli syair, fa in syi'ti haramtun nisaa siwakum. Suami ni takut ke isteri? Tak. Dia kata apa? Fa in syi'ti. Kalau kamu nak buat syarat haramtun nisa siwakum, tidak kata siwaki. Aku haramkan untuk berkahwin dengan semua perempuan lain. Maknanya kita tak ada poligami lah. Itu bahasa. Jangan marah pula. Ini contoh. Baik, yang pertama, dia panggil guna lafaz jamak untuk membesarkan. Mana isteri dia ni, Nabi Musa menghormati isteri dia yang telah menyelamatkan dia, yang telah beri tempat tinggal dia 10 tahun di Madian. Yang kedua, ini yang kedua kata annamaha
khadiman. Dia ada khadam. Khadam ni biasanya pembantu dia. Pembantu ni laki-laki. Jadi orang Arab ni ataupun perempuan juga, wallahu alam, orang Arab ni kalau dua dia khitab jamak. Boleh guna jamak. Jadi diguna jamak umkusu. Yang ketiga mengatakan annahu kana lahu ma'a zaujati waladan. Nabi Musa dapat 2 orang anak dengan isteri dia di Madian. Maknanya mereka ramailah isteri dia, ada pembantu, ada anak, 4 orang di tengah gelap itu. Pasal tu dia khitab umkuzu wallahu alam. Baik, yang ketiga, Nabi Musa AS sangat prihatin kepada keluarga. Ini kita kena prihatin keluarga. Sebab itulah bila tengok malam gelap, sejuk, tengok api, Nabi Musa sangat prihatin. Nabi kata, duduk sini, aku pergi tanya kabar di mana jalan kita dan aku awak api untuk kita berpihak. Ini kata di para ulama, dalilun ala husni muamalati Musa li ahli. Ini dalil menunjukkan Nabi Musa sangat prihatin, muamalah dia dengan isteri cukup baik. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang yang baik pada keluarga dia, dan Nabi sendiri mengakui, aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Masya-Allah, tabarak. Baiklah para pelajar sekalian, itu yang kedua. Kita pergi kepada yang ketiga, faedah yang ketiga. Saya tak hurai panjang, kita dah hurai panjang cerita di dalam tafsir surah An-Naml. Tengok di sana. Yang ketiga, fi qawlihi ta'ala fa'arsilhu ma'ya rid'an yusaddiqun. Lantiklah Harun untuk dia bantu aku. Ulama kata ittikhad al-a'wan, adanya pembantu yang membantu kerja-kerja dakwah kita ni menjadi min asbabin najah, menjadi sebab keberkesanan, keberjayaan dakwah kita. Jadi kalau kita buat kerja seorang tak kuat. Zaman kita ni zaman IT ni, semua kerja melalui internet. Kalau kita tidak ada pembantu, tak ada admin yang tolong rakam, tolong edit, tolong ni, jadi tak panjanglah dia punya dakwah kita mungkin bertempat. Saya kalau tak rakam di sini, ada berapa orang? Masjid kita ni pernah 4 orang je dengar. 4 orang boleh solat je, kuliah tak boleh. Maknanya cakap seorang lah kita. Ini dia panggil pentingnya kena ada pembantu. Dalam gerak kerja dakwah kita kena ada pembantu, ada atba', penyokong yang memberi sokongan, yang memberi dukungan supaya dakwah kita berjalan. Jadi Nabi Musa awal-awal lagi minta, Harun kena pergi sekali dengan saya, minta. Allah Ta'ala bebaskan. Alhamdulillah. Jadi kita kerja dakwah kita tengok dakwah ikut sunnah ni, kita ajak orang. Dakwah yang ikut lain pula. Dakwah yang ajar sesat, geng-geng mimpi-mimpi. Kenapa ramai berikut? Tak, tengok sebab dia duk main media, potong video pendek, cakap, buat dengan kita tengok rakaman Zoom, dia duk buat sama dia tu nak pergi ke Malaysia ke, nak pergi Semenanjung ke, nak pergi Mekah untuk menyambut Imam Mahdi. Panjang pula cerita dia orang tu, sebab dia ada atbaq yang buat kerja. Jadi kita kena pasal itulah para pendakwah mengata al-haqqu bila nizam yaghlibuhu al-batilu bi nizam. Dengar ni kata-kata pendakwah, kata motivasi dakwah yang selalu kami diasah oleh guru-guru kita supaya kita bersistem dalam yang dikata al-haqqu bila nizam. Orang yang benar tapi dia duduk tanpa sistem, dia punya dakwah akan dikalahkan oleh kumpulan batil dengan sistem. Tengok, kadang-kadang kita nampak dakwah kita, dakwah yang baik, nak ajak orang pada sunnah, tapi oleh kerana media kita tak kuat, kita akan kalah. Hari ni orang macam-macam para pelajar. Anak banyak kali dah minta maaf. Dia orang hantar video kat saya, suruh tengok. Kita pening kepala bila tengok video yang pelik-pelik kan. Jadi kata eloknya tuan-tuan yang nak tanya soalan, tanya je. Tulis soalan, tanya. Senang. Dia tanya video, kita tengok. Bila tengok, payah. Macam-macam video ni. Video ajaran. Sedap tahu tengok ustazah ni bercakap. Video dia kita tengok pun rasa semangat nak beramal dah. Bila kita tengok balik, ayat ni hadis palsu dia bawa ni. So baca ayat tu, baca ayat ni, baca pagi bangun, semua tidak ada dalam sunnah. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Falamma qada Musa al-ajala wasara bi ahlihi anasa. Jadi Nabi SAW tempoh Musa bawa keluarga dia berjalan.
tengok api tengok jalan. Isbat anna Allah SWT qad yuqaddil mar'i min al-asbab ma yusiluhu ila al-kamal. Allah Ta'ala dia sediakan sebab untuk nak melengkapkan seorang hamba dia. Contoh di sini, Nabi Musa akan jadi pemimpin besar. Bani Israel yang akan menjadi pengikut Nabi Musa, kumpulan yang banyak kerana. Banyak dia punya kerana. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir cerita Nabi Musa nanti. Maka kerana itu Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa sampai di Madian, dia pergi kerja jaga kambing. Sebab kambing ni dia tak dengar kata. Dia ikut ke mana, tapi kalau jumpa makanan tepi jadi berhenti dulu. Relax sini, tengok paling banyak kau tak ada mana tu. Kau makan tengah jalan, tak ikut disiplin, tak ikut SOP. Manusia ni macam tu juga. Bani Israel ni antara bani yang banyak kerana. Musa kena belajar seni bagaimana nak olah, nak jaga pokok ni. Nabi SAW sebut dalam hadis ini dalam Bukhari daripada Abi Hurairah. Nabi kata, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Semua nabi-nabi yang dibangkit asalnya mereka telah mengembala kambing. Dia sudah ada pengalaman pendidikan ilmu seni mendidik melalui jaga kambing. Sebab itulah kita saya dah memikir penting juga ilmu pendidikan awal. Sebab itulah kita tengok, boleh jadi kalau kita nak ambil, nak lantik Perdana Menteri ke, nak lantik orang pegawai-pegawai besar di wakil-wakil ni, kena tanya dulu, tuan pernah jaga kambing ke masa kecil? Ni kalau kita lantik orang elit, orang yang duduk kayangan, macam mana dia nak menjiwai orang di kampung yang lemah ni macam mana? Sebab itulah bila kita kata pemimpin yang naik daripada asal orang kampung, kita rasa lebih baik pengalaman dia daripada orang yang naik daripada atas. Tapi tak semesti. Orang kampung kaduk naik junjung pun ada juga. Bila boleh jawatan terlupa kampung. Masya Allah, tabarakallah. Panjanglah cerita, kita ambil lain kali ulasan ni. Tapi di sini yang keempat ini penting untuk kita belajar. Kenapa Allah suruh? Allah takdirkan Musa pergi belajar bela kambing ni. Bayangkan kalau Musa besar di alam istana, tak keluar-keluar, elit dia, golongan kayangan Nabi Musa. Dia tak tahu perangai Bani Israel. Tapi bila dia sudah jadi gembala kambing, berjalan 8 hari lapar, dia akan menjiwai bagaimana jiwa orang yang kelaparan. Ini hikmah besar, kena ada juga latihan. Baik, yang keenam, yang kelima, falamma qada Musa al-ajala wasara bi ahli. Bila selesai tempoh Nabi Musa, dia bawa isteri dia pergi. Kata di ulama, dalilun ala anna lirrajuli an yazhaba bi ahli haitsu syaa. Suami berhak nak bawa isteri dia ke mana dia nak pergi. Contohlah, isteri ni disayangi oleh mak dia, okay? Tapi bila sudah kahwin, mak, saya kena bawa isteri saya ikut saya pergi bekerja di mana, di luar negara. Contohlah, kalau saya lah, kita bawa Anas daripada Malaysia pergi Madinah. Berapa tahun di sana? Tak lama, 4 orang anak. Dan itu dibagi hak kita. Mak dia kata, saya tak boleh pergi lah. Tapi ingat baik, dalam hadis, dalam kaedah kata, ahaqqus syurut an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Syarat yang mesti kamu tunaikan, syarat yang menghalalkan faraj seorang perempuan. Ingat baik, bila kita nak kahwin, mak dia kata, anak saya ni anak bungsu, tak ada orang kat rumah. Nak kahwin dengan dia boleh, tapi syarat mu kena tinggal di rumah ni. Kita kena tetap berapa lama, mak? Seorang anak, 2 anak. Jangan buat seorang anak, 2 anak. Kalau tak beranak kan, sampai tua lah mu kat rumah tu. Kan kita kemungkinan ada berlaku. Walaupun mak kita tu anak dia 15, tapi belum tentu anak dia beranak. Boleh jadi mandul, boleh jadi. Jadi syarat tu kita kena belajar. Yang kata, aku mungkin duduk di rumah aku ni sampai isteri kamu melahirkan anak. Kalau tak lahir anak, sampai tua, sampai mati. Tak. Kita kata sampai 2 tahun, 3 tahun, sampai adikmu yang belajar luar negeri tu balik, dia pula ganti. Itu lain, kita letak. Jangan buat satu syarat yang kita tak pasti boleh tunai, tak boleh tunai. Macam syarat keluar anak. Kalau tak beranak, maka kata di para ulama, syarat itu kita kena patuh. Kecuali
anak ni daripada rumah sehingga ada orang lain mari ganti, itu hak mak dia. Kalau awak terimalah. Yang ni saya tak nak cerita, tapi ulama fiqh ni kata kena cerita. Kalau cerita kan jadi cerita pula kan. Contohnya, orang perempuan ni kata, awak nak kahwin dengan saya? Nak, boleh, tapi dengan syarat. Syarat, kamu tak boleh kahwin seorang lagi. Selagi saya sehat, selagi aku tak mati. Syarat dia kena sehat lah. Kalau dia sakit, buat apa? Nyanyi ke suami kan? Suami terima, risiko lah, tak boleh kahwin. Kahwin kan Tuhan halal, betul halal. Dia pun tak kata haram, cuma dia kata aku tak boleh kahwin seorang lagi. Bahaya pula cerita ni. Start tutup sekat tu dah. Tak ajar kan nak cerita. Bila cerita kan takut orang salah guna. Baik, kita pergi yang keenam. Yang keenam, Nabi Musa kesejukan dia malam tu. Sejuk. Dia nak pergi cari api untuk berdiam kan. Maka kata di para ulama, annal anbiya, para nabi seperti manusia biasa juga. Dia rasa sakit, dia rasa sejuk, dia rasa lapar. Ini menunjukkan kepada dua perkara. Tanda tuan-tuan, tak boleh kita angkat darjat Nabi lebih-lebih. Sebab apa? Sebab yang pertama menunjukkan bahawa annahum la ya'lamuna al-ghaib. Nabi pun tak tahu benda ghaib. Kalau tahu benda ghaib, Nabi Musa tak tanya GPS mana jalan nak pergi Mesir, tak payah tanya. Pergi je. Dia tahu dia punya jalan. Jadi Nabi Musa tak. Kata ulama tafsir, dallat tariq, dia salah jalan malam tu. Yang kedua, annahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Para nabi juga tidak memiliki manfaat dan mudarat untuk diri dia. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kan itu bila dia sejuk, patutnya dia kata sejuk malam ni, tak payahlah dia jangan sejuk. Saya ni nabi, saya orang hebat, dia tiup je panah lah. Nabi Musa terpaksa kena pergi mencari api untuk berdiam. Allahu Akbar. Baik, yang ketujuh, kita lewat masa lewat dia. Yang ketujuh, la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwat minan la'allakum tastalun. Ada api, kamu boleh panaskan badan. Kata di para ulama, annallah iza arada amran hayya'a asbabahu. Bila Tuhan nak tetap satu benda, dia buat sebab. Allah nak lantik Musa, pelantikan dia di mana? Di Tur Sena. Maka Allah Ta'ala buat sebab Musa tersalah jalan. Patut dia ikut ni, ikut ni. Supaya dia sampai ke Tur Sena, tempat yang Allah nak beri anugerah pelantikan Nabi Musa. Masya Allah, tabarak. Ini dia bang hayat asbab. Kita pun tak tahu kadang-kadang tuan-tuan, kenapa tu, kenapa ni. Dan bila terjadi baru kita faham. Masya Allah. Saya salah satu kes peribadi waktu kita belajar di Madinah. Cerita kan, nanti cerita dalam memori lah. Kita tulis buku ya. Dah, macam sahabat kita tu, dia tulis buku dah. Bila kita pergi, rupa-rupanya tak tahu apa sebab tak boleh masuk kuliah. Contoh, saya terpaksa kena pergi masuk di bawah. Ditinggal oleh kawan-kawan. Orang lain kuliah belaka. Akhirnya selepas 7 tahun, waktu kita sampai ke peringkat habis kuliah, tahun tu pihak universiti buka untuk sambung master dengan syarat yang sangat mudah. Rupa-rupanya Masya Allah diundur ke belakang untuk dapat cemerlang yang di hadapan. Tengok, kawan-kawan kita yang semangat nak sambung, semuanya kena balik. Kita kata Masya Allah. Ba'da sab'a sinin, selepas 7 tahun baru kita Masya Allah, tabarakallah. Bila Allah nak beri satu benda, hayya'a asbab. Sekarang ni kita tak tahu apa sebab pula anak-anak kita tak boleh ke sana. Mesti ada sesuatu yang Allah nak anugerahkan yang terbaik. Sebab itulah para ulama, ahli qulub, ahli motivasi mengatakan al khairu makhtarullah, yang terbaik itu apa yang Tuhan pilih. Kita usaha tak dapat, tentu ada di sana apa yang Tuhan nak bagi. Kita kata wallahu a'lam. Baik, kita pergi kepada yang ke-8. Nabi Musa pergi cari api nak memanaskan badan. Kata ulama, ittikhad al-asbab la yunafi tawakkul. Mengambil sebab tidak menafikan tawakal. Mengambil sebab tidak menafikan tawakal. Jangan kata tak tawakal, sejuk-sejuk lah.
WHO, tapi ulama semasa, ulama kesihatan kata ini langkah-langkah keselamatan. Tawakal kita kepada Allah. Sebab tu di Malaysia dia tulis My Sejahtera, kan? My Sejahtera. Orang Arab dalam handphone dia tak boleh My Sejahtera. Dia tulis Tawakkalna. Wah, sebab dia punya tauhid. Dia tulis dia punya My Sejahtera dia okey juga. My Sejahtera dah, kita nak selamat. Arab lebih tinggi darjat ni Saudi, dia tulis Tawakkalna. Kita buka dalam handphone Tawakkalna sama dengan fungsi My Sejahtera di Malaysia. Kita kata Masya Allah, Tabakallah. Dia tak Tawakkalna. Jadi kita pun bila kita ambil alat ini, ambil ubat ini dengan di atas dasar Tawakkalna. Masya Allah, Tabarakallah. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada yang ke-9. Bibi. Bila Musa tengok ular, lari dia. Walla mudbiran walam yu'aqib. Lari dan tak tengok-tengok lagi, dah takut. Kan hari tu ada satu isu bila kita kata Nabi Musa bila dia campak depan apa ni, depan ahli sihir, Nabi Musa kata kecil tukar-tukar tu kan. Ada orang kata salah, bercanggah je lah kata tak salah. Mana Nabi Musa sudah tengok ular dia ni akan besar, yang kecil tali-tali kecil belaka. Ya, cuma terkejut tu adalah. Maka ayat ini mengatakan bahawa para nabi tidak salah kalau dia takut tabi'i. Secara tabi'i kita mesti dia takut pada benda-benda ni, takut ular, takut ni, takut biasa. Jadi dia kata, oh tak tawakal, Nabi tawakal. Tapi ketakutan secara naluri itu memang ada sebagai seorang manusia. Baik, yang terakhir, yang ke-10, ilmu menenang jiwa, tak tangan di dada. Jadi kata ulama psikologi kata kalau anak kita nakal apa, gosok di dada. Gosok, biar tenang. Kata Ibnu Abbas, ini kata-kata daripada Ibnu Abbas, dia kata apa? Laisa ahad min ahadin yadkhuluhu ra'bun ba'da Musa. Mana-mana orang yang rasa takut selepas daripada cerita Nabi Musa ini, summa yudkhilu yadahu fayadahu ala sadri illa zahaban. Bila takut dia letak tangan di dada, gosok sini.